Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi kita hari ini nak ulang kaji dan bermuzakarah pengajian yang baru, tajuk baru. Yang lepas ingat lagi tak ada ulang kaji tak? Ada. Betul? Betul. Kalau ustaz tanya boleh jawab tak? Boleh. Betul, sungguh? Boleh. Soalan tak kira tau. Kalau yang lepas-lepas ke, yang baru ke, kita tak kira, kita soal je. Boleh? Boleh. Betul? Betul. Okey, alhamdulillah para penonton. Kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Seperti para penonton saksikan kami bersiaran dari studio Yusof di Kompleks Islam Putrajaya. Dan tidak lupa bersama-sama dengan adik kita ni, adik Nazif, adik Nakib, Lisa dan adik Aqilah, yang akan menjawab segala persoalan dan akan cuba untuk apa? Berbincang dan apa lagi? Lisa. Nak bagi jawapan kalau ustaz tanya. Boleh kan? Boleh. Okey, boleh insya-Allah. Jadi seperti biasa para penonton, sebelum kita mulakan pengajian kita, jadi kita angkat tangan baca doa, semoga Allah Subhanahu Taala berikan kita kefahaman, fasihkan lidah kita dalam baca Al-Quran dan terangkan hati kita. Ya? Boleh? Jadi ustaz nak tanya, siapa di kalangan kalian ni yang nak baca doa? Saya ustaz. Boleh? Boleh. Ingat lagi kan doa kan? Ingat. Okey. Baca kuat. Jadi kami akan aminkan. Para penonton pun nak aminkan juga. Boleh kan? Boleh. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Amin. nawwir Amin. bil kitabi basari Amin. wa atliq bihi lisani Amin. washrah bihi sadri Amin. wasta'mil bihi jasadi Amin. bihaulika Amin. wa quwwatik Amin. fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik Amin. ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah para penonton, itulah doa kita sepanjang minggu. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan masuk ke segmen pertama, iaitu segmen tajwid. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen pertama ini adalah segmen tajwid. Jadi adik-adik semua dah bersedia? Sedia. Hari ini insya-Allah kita akan masuk surah baru. Ya, para penonton, kita akan masuk surah baru dan yang pastinya ustaz nak para penonton semua sediakan buku catatan. Mana tahu lepas ni kita ada kesilapan ke, ada nota tambahan ke yang baru yang kita tak tahu. Jadi kita tulis dalam buku catatan tu supaya kita ingat. Kita ulang kaji nanti kita ingat balik. Ada nota-nota ataupun ada poin-poin baru yang kita nak kita ulang kaji nanti. Baik. Jadi surah baru hari ini adalah surah Al-Alaq. Surah apa adik-adik? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq, surah yang pertama sekali yang Allah Taala turunkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita tak baca panjang. Walaupun ayatnya ada 19, tapi kita cuma baca 3 ayat saja. Jadi adik-adik semua di studio semua dah bersedia? Sedia. Menonton? Surah Al-Alaq adalah muka surat 597 dan surah pertama yang Allah Taala turunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Alhamdulillah, 3 ayat je. Ya, para penonton. Jadi sebelum ustaz nak terangkan hukum tajwid ni yang ada dalam Quran ni, dalam surah Iqra' ni atau surah Al-Alaq ni, jadi kita nak tengok apa kesilapan yang biasa dilakukan dan apakah yang perlu kita tekankan bila kita baca 3 ayat ini dari surah Al-Alaq ini. Baik, ustaz nak tanya. Nakib, boleh tak? Boleh. Okey.
surah Al-Alaq ni surah Iqra, betul? Betul. Okey, Iqra tu apa maksudnya? Baca. Baca. Baca tu untuk maksudnya apa? Ceritakan ketika Nabi malaikat suruh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril untuk suruh Nabi baca. Baca, ya. Ini adalah perintah Allah Taala, iaitu perintah wahyu pertama, iaitu Malaikat Jibril suruh Allah Taala sampaikan wahyu ini kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Mesej yang paling penting iaitu membaca. Bila kita membaca, kita ada Ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, para penonton, kita tengok tulisan ataupun kalimah yang dimerahkan itu. Itu yang kita nak betulkan. Ada berapa kalau kita kira? Lisa, cuba kira. Ada berapa yang merah? 1. Yang pertama apa? Iqra. Iqra. 1 lagi. Rabbika. Rabbika. 2. Khalaq. Khalaq. 3. Insana. Al-insana. 4. Min alaq. 5. Akram. Al-akram. Al-akram. Nampak? 5 ni 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini yang nak kita betulkan. Bila kita tengok apakah yang kita nak betulkan. Nampak? Ini dia yang Lisa cakap tadi. Iqra. Rabbika. Khalaq. Al-insan. Ya? Jadi itu juga penting, ini juga penting. Baik. Kita tengok dulu. Iqra. Iqra. Apa yang perlu kita tekankan di sini? Qaf itu. Iaitu huruf qaf tebal dan qalqalah sughra. Maknanya qaf ini apabila kita sebut, kita kena tebalkan dia. Jangan baca ikra, 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 ik. Tebalkan qaf. Iqra. Iqra. Cuba. Iqra. 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 Jangan sebut apa? Huruf Kaf. huruf kaf. Kalau huruf kaf nanti jadi Iqra. ini ikra. Ikra ke iqra? Ikra tak ada. Iqra. Ya. Itu tebal. Kalau qalqalah sughra, kita bunyikan dia qa. Qa. Kita cuba bunyikan. Qa. 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 Qa iaitu satu detakan yang tidak terlalu kuat, dia perlahan saja. Itu namanya qalqalah Surah. Okey, cuba. Iqra. 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 Kalau salah, dia baca perlahan ataupun qaf tu tukar kepada kaf, dan kemudian qaf tu dikuatkan sangat. Iqra. Iqra. Ya, jadi jangan kuat. Baik, yang kedua, rabbika. Ra baris atas. Ra kalau baris atas, dia kena bal. Jangan baca ra. Rabbika. 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 Baik. Huruf ra dibaca tebal. Sebab ada sebahagian orang baca Iqra bismi rabbika. 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 Apa silapnya situ? Ra dibaca? Nipis. Yes. Jadi kena tebalkan. Baik. Seterusnya kalimah ni adalah khalaqa. Khalaqa. Jadi kha tebal dan qaf pun kena baca tebal, serta qalqalah kubra pada huruf qaf. Tadi qalqalah apa? Sughra. Macam mana nak kenal qalqalah sughra dengan kubra? Kedudukan. Okey, kedudukan qaf itu atau huruf qalqalah itu di akhir ataupun di tengah kalimah. Kalau di akhir, kalau dia tak ada sabdu, huruf qalqalah itu, maka dia dibaca dengan qalqalah kubra. Sekarang ni di awal ke di akhir? Di akhir. Akhir. Kan? Jadi dia kena baca qalqalah Kubra. Kalau dia di tengah macam ni, Sughra. sebab dia tengah, dia tak boleh kuat. Jadi kha pun kena tebal. Cuba baca nipis. Cuba Nazif baca nipis kha. Kha. Khalaqa. Cuba. Khalaqa. Khalaqa. Tak boleh. Ya. Khalaqa. Jadi lam kena jaga juga. Jangan tebalkan. Jangan khala. Ya. Begitulah bentuk. Dan terakhir iaitu al-insan. Nun mati bertemu dengan sin, maka hendaklah didengungkan dan Ikhfa. kan. Begitulah. Ini semua para penonton semua dah tahu kan. Ikhfa hakiki macam mana bacaan dia. Baik para penonton, jadi begitulah untuk 3 ayat ini yang perlu kita betulkan. Ada lagi sebenarnya, nanti kita bincangkan lagi. Jadi para penonton jangan ke mana, kita berhenti rehat seketika, kita bertemu selepas ini.
Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jadi untuk segmen kedua ni, iaitu segmen fasahah. Jadi dalam huruf bilangan majmu'ah, huruf hijaiyah, ada satu huruf ini sangat istimewa. Jadi kita nak bincangkan huruf ini. Huruf ini dia kadang-kadang boleh jadi tebal, kadang-kadang dia boleh jadi nipis, dan kadang-kadang dia boleh kedua-duanya sekali, tebal dan nipis. Apakah huruf itu? Agak-agak apa adik hurufnya? Ra. Ra. Para penonton, Ra adalah huruf yang ke-10 mengikut tertib huruf hijaiyah. Ya. Ya. Jadi kita nak tengok hari ini kita nak bincangkan, iaitu tafkhim huruf Ra dan tarqiqnya huruf Ra. Baik, para penonton cuba tengok di skrin TV kita ni. Jadi huruf Ra, at-tafkhim dan tarqiq. Mungkin ada yang tahu apa itu tafkhim dan apa itu tarqiq. Jadi ini istilah dalam ilmu tajwid, iaitu tafkhim maksudnya tebal. Tebal yang macam mana nak dimaksudkan? Dan at-tarqiq itu nipis. Macam mana pula ini dimaksudkan nipis? Pada hukum Ra. Pada hukum Ra, yakni pada melibatkan huruf Ra. Bila dia boleh berlaku tebal? Bila dia berlaku Nipis. Baik, kita tengok para penonton satu-satu. Baik. Ini dia. At-tafkhim. At-tarqiq. Tafkhim apa, Nazif? Tebal. Tarqiq. Lisa apa? Nipis. Nipis. Okey, baik. Kita tengok tafkhim dan tarqiq. Baik, kita tengok. At-tafkhim adalah bunyi penebalan pada zat huruf dan kedengaran apabila ia diucapkan. Yakni huruf Ra ni zatnya itu, yakni memang asal pada huruf Ra itu. Maknanya tidak ada faktor-faktor lain. Huruf Ra tu sendiri sebutnya dia tebal, betul tak? Itu maksud zat huruf. Apa maksud zat huruf itu? Zat huruf tu apa? Asal dia. Asal dia sendiri tanpa ada baris bantuan pada huruf sebelum atau selepas, dia sendiri dah Tebal. kedengaran apabila diucapkan. Ialah tebal kan bila diucapkan. Untuk itu mulut, macam mana nak tahu macam mana nak tebal ya? Untuk itu mulut menggelembung dan kembung seolah dipenuhi udara. Kembung. Dan gelembung. Macam ada angin dalam mulut. Itu yang dimaksudkan tebal. Tapi kita tak sebut huruf Ra sampai macam tu. Bukan begitu. Tapi itu adalah maksud asal tafkhim. Ya? Seolah-olah dia menggelembung ataupun dia dipenuhi dengan udara dalam mulut. Seolah-olah. Macam mana dimasukkan dengan menggelembung dan kembung tadi? At-tafkhim atau at-taghliz. At-tafkhim atau at-taghliz makna sama. Ni at-taghliz atau at-tafkhim makna sama. Tafkhim pun tebal, taghliz pun maksudnya berat, begitulah. Ya. Merupakan dua kata sinonim yang memberi maksud yang sama. Itulah sama. Ya. Jadi kalau kita jumpa nanti kalimah tafkhim ataupun kita jumpa taghliz, itu adalah makna yang sama pada hukum Ra. Baik. Dia kata yang sama, dan tafkhim ini terjadi kerana proses penyempitan halkum. Ini halkum kita di tengah. Ya Pak penonton? Di mana? Tengah. Ni halkum. Apa yang berlaku? Iaitu tekak kita ni dia bunyi huruf naik ke kubah langit. Maksudnya halkum kita dia seolah sempit dan lidah kita terangkat ke langit atas. Itu maksud Tafkhim. Baik. At-tarqiq ialah bunyi penipisan yang mempengaruhi pada huruf apabila menyebutnya. Okey, tarqiq tu maksudnya adalah penipisan. Penipisan ni yakni huruf ini dibaca dengan Nipis. lawan kepada Tebal. Ya. At-tarqiq ataupun nama lain tarqiq iaitu at-tashil. Ini tashil ialah dalam ilmu tajwid ni tashil ni ada maksud lain juga, iaitu pada kalimah ajamiyun itu. Ya. Bukan maksud itu. Ya. Okey. Bukan maksud itu, tetapi dia adalah sekarang yang kita bincangkan iaitu berkaitan tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim yang lain maknanya apa? At-taghliz kan? Ingat kan? Ya. Taghliz. Salah satu apa? Dia punya makna dia. At-tarqiq juga ada makna lagi iaitu nama at-tashil. Tashil. Tashil. Nampak?
Tashil pun maknanya tarqiq. Ini berkaitan tentang huruf. Bukan tashil yang berkaitan tentang kalimah ajamiyun itu. Ajamiyun itu, ya. Baik. Jadi tarqiq dan tashil juga adalah dua kata sinonim yang memberikan makna yang sama. Tadi kalau tafkhim, taghliz, taghliz, tarqiq dengan Tashil. Tashil. macam mana yang dimaksudkan tarqiq, iaitu mulut tidak menggelembung dan kembung ketika melafazkan huruf ini. Yang ini huruf ra ini, apabila kita lafazkan, dia kadang-kadang boleh jadi nipis dan kadang-kadang boleh jadi tebal. Nanti kita akan datangkan contohnya. Hukum ra pada tafkhim dan tarqiq berlaku dalam pelbagai keadaan. Dia bukan satu keadaan saja. Macam-macam keadaan akan dibincangkan nanti. Kemungkinan ia sering berlaku pada tafkhim dan kemungkinan juga kadang-kadang berlaku pada tarqiq. Boleh tebal, boleh nipis. Namun, huruf ra ini boleh juga terjadi pada tafkhim atau tarqiq dalam keadaan khusus pada satu kalimah. Ini kita masukkan tadi. Dia boleh tafkhim, dia boleh tarqiq dan dia boleh Kedua. sekali. Inilah dia. Okey, para penonton cuba lihat di skrin kita. Hukum ra, kesimpulannya ada 3, iaitu yang pertama at-tafkhim. Apa adik? At-tafkhim. Kedua apa? At-tarqiq. Tarqiq. Ketiga? At-tafkhim dan tarqiq. Apa maksud tafkhim dan tarqiq ni? Dua-dua sekali. Dua sekali boleh disebutkan, sama tebal boleh dan nipis pun boleh. Baik, kita tengok satu-satu. Tafkhim, contoh, ra mati bertemu ataupun sebelumnya berbaris atas. Ya? Jadi ra tu mati sebelumnya ada baris atas, nampak? Ujung tu. Jadi kalau begini kita jumpa dalam Al-Quran, maka dia wajib tebal. Jangan macam maur. Cuba sebut Maryam. Maryam. Jangan macam Maryam. Ya? Maryam, cuba. Maryam. Itu satu. Kedua, tarqiq. Tarqiq maksudnya apa tadi? Nipis. Nampak? Ra nipis, dia baris di bawah. Ataupun sebelumnya baris di bawah, ataupun ra mati sebelumnya baris di bawah. Okey, dia akan jadi ni nipis. Jadi contoh yang ustaz bawakan sini adalah ra sendiri baris bawah. Baik, yang ketiga, tafkhim dan tarqiq. Tebal pun boleh, nipis pun boleh. Jadi contoh qirtas. Cuba. Qirtas. Dia tebal sebab selepas dia ada huruf ta. Ini kita ringkaskan. Dan kenapa dia boleh tarqiq? Sebab sebelum dia baris bawah. Dia boleh baca qirtasun ataupun qirtasun. Cuba sebut nipis dulu. Qirtasun. Cuba. Qirtasun. Kalau kita tebalkan qirtasun. Qirtasun. Baik, okey. Kila lagi sekali ustaz tanya. Bezakan di antara tafkhim, tarqiq dan tafkhim dan tarqiq. Cuba. Tafkhim tu apa? Ringkas je. Tafhim Ya. tebal. Ya. Tarqiq nipis. Ya. Tafhim dan Tafkhim dan tarqiq. tarqiq boleh dua-dua sekali. Sebut sekali. Sebut. Boleh tebal dan boleh nipis. Ya. Para penonton, begitulah jawapannya. Okey. Para penonton yang ke mana? InsyaAllah selepas ni kita bertemu lagi insyaAllah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen ketiga ini, iaitu segmen apa adik? Tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Ini tadabbur kita, iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96, mengikut tertib susunan dalam Al-Quran. Baik. Jadi surah Al-Alaq maksudnya adalah apa? Segumpal darah. Kan? Segumpal darah. Jadi boleh dikatakan hati dan sebagainya pun darah juga, asalnya darah, kemudian dia apa, dia jadi ketulan seperti hati. Baik, surah Alaq diturunkan di Makkah, ataupun kalau ikut tertib susunan Al-Quran dinamakan Makkiyah. Makkiyah itu maknanya diturunkan di mana? Makkah. Dan ayatnya ada 19 ayat. 19 ayat, panjang kan? Walaupun macam panjang, tapi ayatnya pendek-pendek. Bilangannya banyak, tapi ayatnya Pendek. Penonton boleh tengok kat mushaf tu ayat ni mana, panjang ke, pendek ke dan sebagainya. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nazif, boleh tak bacakan dia punya terjemahan? Boleh. Silakan. Bacalah, wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ya. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Betul. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Tu ayat berapa? Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, ayat berapa tu? Ayat 3. Akram. Ya, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Masya Allah. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita nak tengok tadabbur ayat ni apa? Apakah kaitan dengan ayat ketiga-tiga ayat ni? Iqra, khalaqal dengan Iqra wa rabbukal akram. Kita lihat. Baik, Imam Suyuti meriwayatkan dalam tafsirnya bahawa Imam Suyuti yang ditafsir tafsir Maksur, dia datangkan tafsiran ini dengan hadis Nabi SAW. Setiap ayat ataupun satu surah dia tafsir dengan hadis Nabi SAW. Itu istimewanya tafsir Imam Suyuti ini. Baik, apa katanya? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ini dinyatakan oleh Imam Suyuti yang dinukilkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahawa inilah surah yang pertama diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pandangan ulama. Surah apa yang diturunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat mengatakan surah apa? Surah Al-Alaq. Baik, yang kedua, apa katanya? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, surah yang terawal diturunkan kepada Nabi selepas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ialah Nun wal Qalam. Surah Nun dan Qalam. Diikuti Ya ayyuhal muddathir dan terakhir ada Wadduha. Maksudnya bukan surah terakhir dari keterangan Sayyidatina Aisyah ini. Yang pertama Iqra, pertama turun. Kedua diikuti surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Dan ketiga Ya ayyuhal muddathir. Ketiga. Dan keempat surah Wadduha. Ada sebagian ulama mengatakan surah Fatihah pun. Tak apalah, itu persisian saja. Tapi yang penting iaitu surah yang pertama tetap juga Sayyidina Aisyah mengatakan surah apa? Al-Alaq. Ataupun surah Iqra. Ada ulama mengatakan surah Iqra. Baik. Yang ketiga, pertama Abu Musa Asy'ari, kedua Sayyidina Aisyah, dan ketiga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Ibnu Abbas siapa? Sahabat. Ya, betul, sahabat. Apa hubungan dengan Nabi? Sepupu. Siapa ayah dia? Siapa nama dia? Nama dia Abbas lah. Nama dia siapa? Abdullah bin Abbas. Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Salah seorang sahabat Nabi yang mahir dan hebat dalam tafsir Al-Quran. Luar biasa. Jadi apa katanya? Pertama sekali yang diturun ataupun yang turun dari Al-Quran adalah 5 ayat. Yang ini pertama sekali yang turun dalam Al-Quran ini kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 5 ayat. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sambung. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, sambung. Iqra wa rabbukal akram. Nisa, sambung. Alladzi 'allama bil qalam. Akilah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini. Ya para penonton, 5 ayat ini yang pertama sekali diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para penonton, begitulah tadabbur kita dalam 3 ayat ini, iaitu surah Al-Alaq. Mukadimahnya begitulah. Surah ini adalah surah yang pertama dan inilah surah yang paling barakah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana pada ketika itu? Di gua Hira. Masya Allah, panjanglah kisahnya dalam hadis Nabi SAW tu yang sahih dalam Sahih Bukhari, menceritakan tentang keadaan Nabi SAW menerima surah ini. Baik, adik-adik ingat tak? Seperti biasa sebelum kita tutup majlis kita ni. Ingat. Apa dia nak buat? Qasidah. Macam mana lagunya? Lisa, macam mana lagu dia? Kalamun. Gitu. Ingat semua kan? Ingat. Kita sama ikut ustaz. Para penonton boleh ikut juga dengan kami di sini, di studio. Kita yang berada di rumah, kuat-kuat sikit. Supaya kita semangat untuk mengaji Al-Quran. Boleh? Boleh. Sama-sama. 1, 2, 3. Kalamun
قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات والسلام